Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung pelajaran kita iaitu pada tajuk masih pada tajuk hukum AA. Okey, hukum AA ni cikgu ulang balik. AA dia terletak pada suku kata akhir dan kedua akhir. Contohnya remaja. Pertama dan kedua akhir bunyi maja. Okey. Okey, cikgu ulang lagi, iaitu hukum AA dia ada dua. Iaitu yang pertama hukum darlung, iaitu suku kata akhir dia bermula dengan huruf da, ra, la, wa, nga. Cikgu dah terangkan minggu-minggu lepas, bila suku kata akhir yang bermula da, ra, la, wa, nga, maka alif kita kekalkan. Contoh perkataan lada. Okey, suku kata ini suku kata yang kedua akhir, ini suku kata akhir, ini suku kata yang kedua akhir. Okey, suku kata yang kedua akhir ni kita eja je macam biasa kan. Kalau ada a letak je alif, kalau tak ada tak letak alif. Okey, la. Suku kata yang terakhir ni, hak ni kita tengok ada tak da, ra, la, wa, nga. Kalau ada, ini adalah da, huruf da, di huruf da kan. Huruf da, maka alif kita kekalkan. Maka ejalah dengan huruf alif. Mara. Okey, suku kata yang kedua akhir. Kalau kita tengok suku kata yang kedua akhir ni, ma. Ma ni bukan da, ra, la, wa, nga. Tapi cikgu dah terangkan, yang kita tengok adalah suku kata yang terakhir sahaja. Yang kedua akhir ni kita eja macam biasa, walaupun dia bukan da, ra, la, wa, nga, kita eja macam biasa. Alif dia tak ada, mim, alif, ma. Suku kata yang terakhir ni lah kita tengok ada tak da, ra, la, wa, nga. Okey, ada dalam da, ra, la, wa, nga, huruf r, huruf ra. Jadi kita eja a ni dengan huruf alif. Okey, hari ni kita nak tengok pada tajuk hukum AA kok, iaitu suku kata akhir bermula bata, pasa, gana, nya, caya, kajama. Ia dipanggil suku kata hukum AA, hukum 12. Tadi hukum darlung. Suku kata akhir suku kata akhir pula. Hukum AA hukum 12 ni dia tak dieja dengan huruf alif. Tak dieja dengan huruf alif. Nak senang ingat, untuk perkataan Melayu ni, perkataan bahasa Melayu ni dia selain daripada da, ra, la, wa, nga, dan satu lagi huruf ha. Simpul ni. Huruf lain tu yang tak ada dalam huruf 12 dan darlung dan ha ni, dia kebanyakannya huruf tu untuk perkataan berasal daripada perkataan bahasa Arab, macam huruf sad, huruf ta, Waktu jarang kita akan jumpa. Kita memang tak jumpa lah dalam perkataan-perkataan Melayu ejaan huruf sa, huruf ta, kecuali pada perkataan serapan bahasa Arab. Okey, faham? Jadi nak senang ingat, selain daripada darlung dan ha, kita dah akan eja dengan huruf alif. Kalau nak hafal 12 huruf ni, hafal lah. Tapi cikgu tahu kamu tak ingat pula. Jadi kamu ingat selain daripada darlung dan ha simpul ni. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, naga. Kita bulat ikut bunyi. Naga. Yang kita tengok adalah suku kata yang terakhir. Suku kata yang sebelum yang terakhir tu kita eja macam biasa. Tak kisahlah dia darlung ke, dia bukan darlung ke, kita eja macam biasa. Kalau ada alif tu kita letak. Yang kita lihat pada suku kata yang terakhir. Okey,
Tengok suku kata akhir. Dia bermula dengan huruf apa? Dia bermula dengan huruf G. G huruf apa? G, A, Ga. G huruf Ga. Ga ni, ia tak ada dalam Darolawanga. Tak ada dalam Darlung. Dan tak ada, dan dia bukan huruf H simpul. Maka alif kat belakang ni kena buang. Jadi kena aja huruf Ga sahaja. Kena aja huruf Ga sahaja. Okey, bapa. Kita bulat ikut bunyi. Okey, ni suku kata yang terakhir. Ni suku kata yang sebelum yang terakhir ataupun kedua akhir. Ba suku kata kedua akhir. Pa adalah suku kata terakhir. Suku kata yang sebelum yang terakhir ni kita kena eja macam biasa. Tak kisahlah dalung ke bukan dalung, eja macam biasa. Kalau ada alif, kita eja alif. Kalau tak ada, kalau ada a, kita tukar je kepada alif. Tak kisahlah ia dalung ke bukan dalung. Hak kita tengok hak ni. Hak ni kita tengok suku kata yang terakhir. Tengok ia bermula dengan huruf apa? Suku kata yang terakhir. Suku kata yang terakhir bermula dengan huruf apa? Suku kata yang terakhir ni dia bermula dengan huruf apa? P. Pa. P huruf pa. Titik 3. Okey, pa ada tak dalam Darolawanga ataupun huruf H? Tak ada. Dia bukan Darlung. Bukan huruf H simpul. Dia huruf pa. Maka alif ni kita buang. Okay, jadilah ba alif ba pa. Okey, perkataan yang seterusnya. Mana. Ini adalah suku kata yang terakhir. Suku kata yang kedua akhir ni kita eja macam biasa. Mim alif ma. Kita eja macam biasa. Mim alif ma. Suku kata yang terakhir ni kita tengoklah dia bermula dengan huruf apa. Ada tak? Da, ro. N huruf apa? Huruf nun tak? N. Ada tak? Nun ni huruf apa? Da, bukan. Ro, la, wa, nga. Semua tak ada. H simpul ada tak? Tak ada. Maka alif ni kita tak boleh. Suku kata a yang terakhir ni kita tak boleh eja dengan huruf a. Alif. Alif kena buang. Jadilah mi alif ma, na. Bagi dua contoh lagi. Na, ma. Suku ni suku kata yang terakhir. Suku kata yang terakhir. Ini suku kata yang kedua akhir. Suku kata yang kedua akhir ni kita eja macam biasa. Nun alif na. Okey, yang kita tengok suku kata yang terakhir ni. Dia bermula dengan huruf apa? Huruf M. M huruf apa? M, A, ma. M huruf ma. Ada tak dalam Darlung, Darolawanga? Tak ada. H ada tak? Tak ada. Jadi dia adalah bukan Darlung dan bukan H. Maka alif kita buang. Kita tak boleh eja dengan huruf alif. Ejalah huruf mim saja. Nun alif na, ma. Okey, perkataan yang terakhir cikgu bagi contoh. Maya. Kita bulat. Maya. Okey, ni suku kata yang kedua akhir. Ini adalah suku kata yang terakhir. Suku kata yang kedua akhir kita eja macam biasa juga. Mim alif ma. Tak payah fikirlah ia darlung ke tak darlung. Tak payah fikir. Kita eja je ada huruf alif. Kalau ia ada bunyi a, kita eja je dengan huruf a alif. Hak kita tengok suku kata yang terakhir sahaja. Suku kata yang terakhir sahaja kita tengok ia bermula dengan huruf apa. Dalung ke tak dalung. Y huruf apa? Y, A, ya. Y ni huruf ya. Ya ni huruf dalung tak? Darolawanga ada tak? Tak ada. Satu lagi hasipu ada tak? Bukan. Maka alif ni kita kena buang. Tak boleh eja dengan huruf alif. Jadi tinggallah ya sahaja. Mi alif ma, ya. Okey, untuk latihan hari ni kita buka buku warna koko ni. Muka surat 19, 20, 21. Kita akan buat 3 muka surat ni. 19, 20, 21. Hari ni kita akan buat 3 muka surat ni. Okey, muka surat 19. Yang pertama sebelum kita nak tukar tu, kita bulat lah ikut bunyi dulu. Laba. Payah sangat awak nak bulat ikut bunyi tak? Lepas tu kita tengok lah suku kata yang terakhir ni dia bermula huruf apa.
Kalau ada darah lawangan, kekal alif. Kalau tak ada, kita buang alif. Nampak? Jejaka. Nampak tak? Okey, je ni I bunyi E. I bunyi E ni memang kita buang lah. Cikgu dah ajar. Lepas tu tengoklah suku kata yang terakhir ni. Dia bermula dengan huruf apa? Nak kekal alif ke tak payah kekal alif? Sapa. Kita bulat. Sapa. Kita bulat. Sapa. Suku kata yang terakhir ni kita tengok. Ia bermula dengan huruf semut ni. Kacau betul. Sapa. Suku kata yang terakhir ni kita tengok dia darah lawangan ke tak? Sama ada A ni nak kekal, alif ni nak kekal ataupun tidak. Okey, laga. Kita bulat ikut bunyi kot. Laga. Kita tengok suku kata yang terakhir ni sahaja. Ia bermula dengan huruf apa? Nak A ni nak kekal ke tak payah kekal? Hak depan ni kena sentiasa kekal. Walaupun ia darah lawangan ke bukan ke, kena sentiasa kekal. Hak yang terakhir sahaja. Kalau darah lawangan, kekal A. Kalau bukan darah lawangan, kena buang A. Faham? Kau tadi darah lawangan dan urut satu lagi H. Hak kena kekal alif. Hukum H tu tak masuk lagi. Kita baru belajar hukum A'adalung. H tu ada tajuk lain pula. Okey, rasa. Kita bulat ikut bunyi. Rasa. Kita tengok suku kata yang terakhir. Ada tak darah lawangan dan H? Nak kekal alif ke tak payah kekal alif? Okey. Hak ni pun sama. Hak ni senang je. Okay, suai je ikut suai je Rumi dan Jawi. Suai dengan pembaris ya. Masih ramai yang tak pakai pembaris suai. Kalau tak ada pembaris, guna benda lurus. Okey, muka surat 21. Okey. Hak ni pilih je lah. Raih pada jawapan yang betul. Nak ajar hak ni ke hak ni. Okey. Itu sahaja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat muka surat 19, 20 dan 21.